Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat pola lengan berkaf. Okey, lengan yang ada kaf. So untuk hari ini saya akan tunjuk bagaimana cara buat pola lengan dahulu. Kita akan buat step by step berpandukan nota yang kami berikan. Okey, so jom kita buat pada pola yang besar berpandukan daripada nota yang kita bekalkan. Dan sekarang saya akan mulakan dengan dasar yang pertama. Kita pergi kepada dasar tangan. Okey, dasar tangan dan juga gambar raja. Gambar raja ini kita panggil dia mini pola. Yang mana kita akan buat pada kertas pola besar. Daripada pola kecil kita akan jadikan kepada pola yang besar. Okey, step pertama sekali apa yang perlu kita lakukan? Kita ambil pembaris L. Sebab kita nak buat garisan L dulu. Okey, itu step pertama. So, jom kita buat dekat sini. Kalau kita nak gunakan hujung kertas ni pun boleh. So, kita akan buat garisan dekat sini. Okey, pastikan garisan ini tegak. Okey, macam ni. So, garisan yang bawah kita ikut garisan kertas. Dan, untuk yang pertama sekali, kita akan letakkan titik kosong di penjuru. Di penjuru L. Sini kita mulakan dengan titik kosong. Kita tulis kat sini titik kosong. Okey? Dan jom kita buat satu persatu. Kita pergi kepada dasar tangan. 0 ke 1 labuh tangan. Okey, 0 ke 1 labuh tangan. So kita dah dapat dah titik kosong kat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 1. Kalau kita tengok daripada gambar raja, 1 berada di mana? Okey, 1 berada di bawah. So, kita akan cari titik 1. Okey, kita tengok dekat whiteboard. Labuh tangan. Ini formula untuk kita buat tangan kaf. Pastikan ukuran labuh tangan yang kita dapat ni, kita tolak dengan 1 inci. Okey, kita tolak dengan 1 inci. So, ukuran yang saya dapat, kita dapat 21. So, kita tanda kat sini. Daripada titik kosong ke 1, ukuran labuh tangan tolak 1 inci. Kita tanda di sini. Tandakan. Okey, bila kita dah dapat titik tersebut, terus garis. Garis melintang. Ambil pembaris L, kita garis melintang. Dan garis saja, tak kisah garis panjang mana pun. Okey, dan kita tandakan di bawah ini sebagai titik 1. Okey, titik 1. Kenapa kita perlu tolakkan dengan 1 inci? Okey, sebab kita nak buat kaf. Kaf yang kita akan buat ni adalah kaf 2 inci. Formula dia senang je. Kaf ni ada banyak ukuran. Kita boleh buat kaf 1 inci, kita boleh buat kaf 2 inci, 3 inci, 1,5 pun boleh. So formula dia macam ni, senang saja. Kalau kita nak buat kaf 3 inci, kita boleh tolakkan dengan 1,5. Bermaksud kita ambil ukuran separuh daripada kaf tu. Macam saya nak buat kaf 2 inci. So saya tolak 1 inci. Kenapa kita kena tolak? Kalau kita tak tolak, bila kita dah siap buat kaf, ada kemungkinan gelembung pada tangan kita tu terlampau lebih sangat dan mengakibatkan baju kita tu tak cantik. So kita nak kita punya tangan tu gelembung dia biar gelembung di atas kaf. Bermaksud jangan sampai tutup kaf. Kalau kita dah buat menutupi kaf, bermaksud dah tak cantik baju tersebut. Okey? So formula dia senang. Tolakkan ukuran kaf yang kita nak buat tu, kita ambil separuh daripada ukuran kaf yang kita nak buat. So labuh tangan kita tolak dengan separuh ukuran kaf. Okey? Alright, so jom kita pergi kepada dasar yang seterusnya. 0 ke 2. 0 ke 2, 4 inci boleh berubah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 4 inci boleh berubah ni? Ini adalah ukuran pangkal lengan. Pangkal lengan. Okey. Kalau ikut daripada formula Tizaza, untuk pangkal lengan ni, Tizaza ada sediakan formula, iaitu anda boleh tengok dekat whiteboard. Formula pangkal lengan, anda boleh ikut sahaja formula ni. Okey.
formula pangkal lengan. Okey, saya tulis pangkal lengan. Alright, dekat sini formula pangkal lengan ni adalah, ini adalah ukuran pangkal lengan yang kita nak ambil ni. Bermaksud dia macam ni. Ni adalah labur tangan kita. Ukuran daripada sini ke sini ni sangat penting. Kalau kita ambil terlampau besar sangat, ada kemungkinan bila kita pakai baju tu tak selesa. Dia nampak terlampau ketat. Okey. So, ini dia formula yang saya nak bagi. Sekiranya anda nak buat baju berukuran XS ke S, okey, anda boleh ambil ukuran dia adalah 4 inci. Saya terus bagi Okey, kemudian bila anda nak buat saiz M, kita boleh ambil dalam M ke L. Okey, kita boleh ambil ukuran dia 4,5 hingga 3/4 inci. Okey, 4,5 hingga 3/4. So macam ni. Kalau untuk M, kita boleh gunakan 4,5. Kalau untuk L, kita boleh guna 3/4. Okey. Kemudian XL, saiz XL, kita boleh guna berapa? XL ke XXL. Okey, dekat sini kita boleh guna ukuran 5 inci. Okey, 5 inci hingga 5 suku inci. Okey, 5 suku inci. So dia sama jugalah. Macam saiz ML. Okey, XL kita boleh guna 5 inci. XL kita boleh guna 5 suku inci. Kemudian saya bagi lagi satu saiz, 3XL. 3XL. Kalau dekat sini kita boleh gunakan 5,5. Okey, 5,5 hingga 3/4 inci. Nampak tak perbezaan? Ini adalah formula untuk pangkal lengan. Anda boleh terus ikut sahaja formula ni tanpa mengira. Okey, jadi sebenarnya ada kiraan. So, untuk pola yang Tizaza ajarkan, anda boleh gunakan formula sahaja. So, anda tak perlu pening-pening untuk fikir. Kena bahagi 6 lah, kena bahagi 8. Terus ikut sahaja formula. Okey? Alright, so jom kita buat dekat pola kita ni. Kosong kedua tadi adalah ukuran 4 inci. Boleh berubah. So, kita tengok kita buat saiz apa. Macam saya buat untuk saiz apa ni saya buat? Saiz S. Saiz S, dada 32. So, berapa saya perlu ambil? Boleh tengok kat sini lah saiz S. Kita boleh ambil 4 inci. Okey? 4 inci. Dia sama juga. Kalau kita nak ikut kiraan, ukuran yang kita nak ambil, kosong kedua ni adalah ukuran dada bahagi 8. Okey? Ukuran dada bahagi 8. So, kita tak nak nanti ramai yang tak tahu, ramai yang terkeliru sebab banyak sangat bahagi. Kita terus bagi formula. Kalau kita bahagi 8 pun, kita akan dapat hasil yang sama. Okey, boleh pakai kalkulator. Contoh yang saya ada, 32,5 bahagi 8. Okey, bahagi 8 kita akan dapat 4. Betul? 4 point plus. So, kita boleh ikut ni. Tanpa perlu kira. Tanpa perlu kita ingat kena bahagi-bahagi. Okey? Alright. So, jom saya buat dekat sini. Kalau saiz yang saya ada, kosong kedua, saya boleh ambil ukuran 4 inci. Ikut formula pangkal lengan. Okey, kosong kedua dekat sini. Okey? Tanda. Tanda dan terus garis melintang. Pakai pembaris L. Okey, kita garis melintang. Begini. Garis saja. Okey? Dan tandakan sebagai titik 2 di sini. 2. Okey, kemudian kita tengok arahan yang seterusnya. 2 ke 3. Okey, kita dah tahu dah 2 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari titik 3. So, kita tengok dekat gambar rajah kita, gambar mini pola kita, 3 berada di mana? Okey, 3 berada di atas. Kalau kita tengok daripada gambar rajah kita, 3 berada di atas 2. Okey? Dan kita tengok arahannya apa? 2 ke 3 garis lurus. Garis lurus. Itu sahaja arahan dia. So, kat sini kita dah garis lurus.
Kemudian arahan dia seterusnya apa dia? Kosong ketiga. Atas ni kita dah tahu dah ni titik 3. Cuma kita tak tahu berapa ukuran dia. Betul? Okey. So, arahan seterusnya kosong ketiga. Kosong ketiga sama dengan ukuran dada bahagi 4. Okey. Kosong ketiga sama dengan ukuran dada bahagi 4. So, kita ukur dada kita berapa. Contoh yang saya ada 32,5 bahagi 4. Gunakan tali tip. Gunakan tali tip. Daripada hujung tali tip pergi kepada 32,5. Okey. Daripada hujung tali tip ni pergi kepada 32,5. Kalau macam ni bahagi 2. Okey. Macam ni bahagi 2. Kemudian daripada hujung tali tip bawa ke tanda yang kita dapat ni, lipatan ni. Kalau macam ini bahagi 4. So kita tengok berapa kita dapat kat sini. Okey. Saya dapat 8 satuhun. 8 satuhun. So kita genapkan jadi 8 suku dan kita tandakan daripada kosong. Macam mana cara nak buat? Pastikan jawapan yang kita dapat tadi serong. Letak serong macam ni. 8 suku. Letak serong. Okey. 8 suku. Mesti tepat. Mesti tepat. Jangan kurang daripada 8 suku. So, saya lebih suka kalau anda genapkan. Lebihkan dia 1 hun. Okey. Lebihkan dia 1 hun. Sebab kita tak nak kurang. Okey. Pastikan jangan kurang. So, tanda. Tanda. Okey. Apa yang saya maksudkan lebihkan 1 hun? Okey. Contoh. Tadi saya dapat 8 suku. 8 suku. Kemudian kita lebihkan 1 hun. Nampak tak dekat tali tip ni? Saya lebihkan 1 hun. Tanda. Serong. Pastikan garis serong macam ni. Okey. Dan bila kita dah tanda, kemudian letakkan dia sebagai titik 3. Dekat sini. 3. Okey. Alright. So, seterusnya, kita tengok arahan seterusnya. 1/4. 1/4 ukuran bukaan tangan. 1/4. 1 kita dah tahu kat sini. Okey. Kita nak cari 4. 4 berada di atas titik 1. Okey. So, untuk 1/4 ni sekiranya kita nak buat lengan kaf. Tangan yang berkaf, kita terus ambil ukuran lengan yang kita dapat dekat sini. Dekat sini. Bukaan tangan. Tak perlu dibahagikan. Terus ambil ukuran bukaan tangan yang kita dapat. Saya dah tunjuk macam mana cara nak mengukur. So, contoh yang saya ada, bukaan tangan 7 inci. Terus letakkan. Tak perlu dibahagikan dengan 2. Okey? Tak perlu dibahagikan dengan 2. Okey, so sekarang saya nak cari titik 4 dekat sini. 1/4, berapa tadi? Saya dapat 7 inci. Tanda daripada titik 1. Dekat sini. Tanda. Okey. Dan tuliskan dia sebagai titik 4. Okey. Tuliskan dia sebagai titik 4. Okey. So, bila kita dah dapat dah titik 4 dengan titik 3 ni, kita boleh gariskan. Pakai pembaris curve. Letak pembaris curve macam ni. Nampak? Pakai pembaris curve. Letak macam ni. Yang lebar berada di bahagian 3. Yang lebar mesti berada di titik 3. Okey? Pembaris yang kecil mesti berada di bawah. Begini cara letak dia. Tak boleh letak begini. Salah. Tangan kita akan jadi bentuk tak cantik. Okey? Tak boleh letak macam ni. Okey? Salah. So, pastikan kita letak yang lebar berada di titik 3, yang kecil berada di bawah di titik 4. Letak macam ni dan kita akan gariskan. Sambungkan dia daripada titik 3 ke titik 4 menggunakan pembaris curve. Okey. So, ini kejadian dia.
Kita dapat titik macam ni. Kita dapat garisan yang begini. Okey, so kemudian daripada titik 3 yang kita dah dapat ni, kita garis ke titik kosong menggunakan pembaris lurus. Okey, pembaris L. Sambungkan dia. Okey, nampak? Alright, so kita dah dapat dah garisan ni, dah nampak dah bentuk tangan kita. Okey, so kita tengok arahan yang seterusnya. 4 ke 5. Okey, 4 kita dah dapat. Sekarang ni kita nak cari titik 5. Kalau kita tengok berpandukan kita punya mini pola, 5 berada di atas titik 4. So kita tengok arahan dia apa? Naikkan setengah inci. Bentukkan 1 ke 5. Ikut saja arahan dia. Sebab apa kita kena naikkan? Kerana kita nak dapatkan bentuk bahagian bawah tangan yang cantik. So kita naikkan. Arahan dia cakap naikkan setengah inci sahaja daripada titik 4 dekat sini. Okey, setengah inci sahaja. Tandakan sebagai titik 5. Dekat sini titik 5. Kemudian dia cakap apa tadi? Bentukkan 5 ke 1. Bentukkan. Nak bentuk macam mana? Kita mesti gunakan pembaris curve ni. Letak macam ni. Yang lebar berada di 5. Tapi kita gunakan yang tengah-tengah ni. Jangan guna yang ujung macam ni. Gunakan tengah-tengah. Letak dia macam ni. Dan kita gariskan. Okey. 1 ke 5. Nampak? Dan yang bahagian bawah ni kita tak guna. Ni kita akan buang. Lorekkan. Okey, boleh lorekkan dekat bawah tu. Okey, so kemudian arahan yang seterusnya A. Arahan dia A. A titik tengah antara 0 ke 3. Kita boleh tengok kat gambar rajah. Mana satu titik A? Okey, titik A adalah titik tengah 0 ke 3. Senang saja. So kita ambil tali tip. Kita ambil tali tip, kita letakkan begini. 0 ke 3. Dan kita lipatkan daripada 3 pergi ke 0. Dan kita akan dapat titik tengah dekat sini. Okey? Tandakan sebagai titik A. Okey, tandakan sebagai titik A. Okey, so arahan yang seterusnya B. B. B titik tengah antara 0 ke A. Okey, 0 ke A. Sekarang ni kita nak cari titik tengah yang ni pula. Okey, sama juga macam tadi. Daripada 0 ke A. Macam ni letak dia. Okey, lipatkan tali tip. Okey, dekat sini 0 ke A. Lipatkan tali tip pergi ke 0 kat sini. Tanda. So, kita dapat dekat sini titik B. Okey, titik B. Nampak? Okey. Kemudian yang terakhir, C. Titik tengah antara A ke 3. Kita nak cari titik kat sini pula. Titik tengah antara A ke 3. Okey? Alright. So, dekat sini kita buat macam tadi juga. Sama juga. 3. Letakkan tali tip dekat 3 dan juga dekat A. Macam ni. Lipatkan. Daripada 3, lipatkan ke A. Dekat sini. Okey, so tandakan sebagai titik C. Okey, tandakan sebagai titik C dekat sini. Okey, nak nampak dah bentuk. Untuk kita dapatkan bentuk pada bahagian pangkal lengan. Kita boleh tengok kita pergi kepada B tadi. B, arahan dia tadi titik tengah antara 0 ke 3. Kemudian dalam kurungan dia ada bagi tahu keluarkan setengah inci seperti gambar rajah. Dekat B ni tadi kita keluarkan ke depan keluarkan setengah inci. Ini formula, mesti kena keluarkan setengah inci. Tanda keluarkan macam ni, setengah inci, tanda. Okey, ni dia. Kemudian dekat C. Dekat C kalau kita tengok dekat situ
arahan dia titik tengah antara A ke 3. Kan kita dapat titik C tadi. Kemudian dalam kurungan dia ada tulis masukkan suku inci seperti raja. Seperti gambar raja. Okey, daripada sini masukkan suku inci sahaja. Okey, tanda kat mana suku inci. Sikit saja suku inci. Nampak? Okey? Ini adalah formula. Mesti setiap kali kita nak buat bahagian pangkal lengan, kita boleh ikut formula ini untuk baju perempuan dan juga kanak-kanak. Kemudian kita akan bentukkan daripada titik 3 kepada bahagian C yang kita dah keluarkan suku inci. Kemudian kita touch pada titik A, pergi kepada bahagian B yang kita dah masukkan. Apa tadi arahan dia? Keluarkan. Dekat sini kita keluarkan setengah inci. Okey, bentukkan. Saya boleh tunjukkan dekat sini. Pastikan masa kita nak bentuk, gunakan freehand. Daripada 3, pergi ke C yang kita dah keluarkan suku inci. Touch kepada titik A. Daripada titik A, pergi kepada setengah inci yang kita dah keluarkan, pergi kepada titik kosong. So, kita akan dapat bentuk macam ni. Inilah bentuk pangkal lengan kita yang akan kita jahit bersama dengan bahagian badan depan. Pada bahagian pangkal lengan kita tu depan dan belakang. So, inilah dia. Ini bahagian atas dan ini bahagian bawah. Okey? Dan untuk lengan kita akan ambil 2 keping. Di sini tanda lipatan. Dia tidak putus. Okey, di sini adalah tanda lipatan. Dia tidak putus. So, ini adalah untuk bahagian kita punya tangan. Okey? Kemudian saya akan tunjukkan sekali bagaimana buat cuff. Untuk bahagian cuff kita akan gunakan kertas keras. Kertas keras maksudnya saya yang ada gam tu. Kain gam. Nanti masa sesi menjahit saya akan tunjukkan. Okey, so saya akan tunjukkan macam mana nak buat cuff pada bahagian atas ni yang ada kosong dekat sini. Okey, saya tunjukkan dekat bahagian atas. Pertama sekali kita buat seperti biasa, sekiranya kita nak mula buat pola, buatkan dulu garisan L. Dekat atas ni kita buat garisan L daripada sini ke sini. Buat dulu garisan L. Okey, nampak? Dekat sini kita akan buat cuff dia. Okey, so di sini kita letakkan sebagai titik kosong. Kita mulakan daripada sini titik kosong. Okey? Kemudian kosong ke 1 adalah dia punya panjang cuff. Panjang cuff kita berapa tadi? Panjang cuff kita adalah 7 inci. Okey? 7 inci. Untuk bahagian cuff, pastikan kita tambah 7 inci tambah 3/4. Itu adalah untuk bahagian yang kita nak letak butang. Butang katup. So, 7 tambah 3/4 dapat berapa? 7 3/4 tanda. Dekat sini pun sama. 7 3/4 tanda. Okey. So, paling lebar kita boleh buat 1 inci. Maksudnya 7 ukuran kita punya bukaan tangan tambah 1 inci pun boleh. Alright. Dekat sini kita buat 3/4 atau 1 inci dah dapat kita gariskan. Pastikan ukuran dia sama. Okey, 7 3/4, 7 3/4 gariskan. Okey, gariskan. Kemudian tadi saya cakap lebar dia berapa? Okey, kat sini tadi titik 1. Okey, lebar dia daripada kosong ke 2 ni adalah lebar cuff. Lebar cuff yang kita nak buat ni adalah 2 inci. Kat sini tanda. Mesti sama 2 inci. Garis. Okey. Nampak? Kemudian untuk cuff, kita nak bagi dia bentuk, kita tak nak dia jadi bersegi macam ni saja. So, daripada dekat sini tadi 2. Titik 2. Lebar cuff.
terpulang. Terpulang. Lebar kaf ni boleh berubah. Kalau nak buat 3 inci boleh, nak buat 1,5 pun boleh, nak buat 2 inci ataupun nak buat 2 inci setengah pun boleh, ikut kehendak masing-masing. Okey, so dekat sini saya ambil 2 inci sahaja. 2 inci sahaja. Kemudian bila kita nak bentukkan dia, daripada titik 2 turunkan dekat sini setengah inci. Ni kita nak bagi dia bentuk. Dekat sini kita turunkan setengah inci. Dekat sini daripada titik 2 kita keluarkan setengah inci. Mesti sama. Macam ni. Dekat sini pun kita kena buat yang sama. Di sini kita turunkan setengah inci. Dekat bahagian ni kita keluarkan setengah inci. Dan kita akan bentukkan dia guna freehand. Bentukkan sedikit je. Lengkungkan dia je. Okey, nampak? Yang kat sini pun sama. Kita lengkungkan dia. Okey. Bahagian ni duduknya di bawah kaf kita ni. Yang ini kita akan cantum dengan bahagian tangan kita. Okey. Yang bahagian kosong ke 1 ni kita akan cantum dekat sini. Kemudian 2 dia berada di bahagian bawah lengan kita. So dia berbentuk bulat pada bahagian sisi. Okey. So kita akan ambil untuk bahagian lengan kita ni 2 keping. Kaf kita ni. Kaf kita ni kita akan ambil 2. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. So senang saja untuk buat kaf. Kita akan letakkan pada kain gam. Kita akan lekatkan pada kain gam. So kita akan tunjukkan masa sesi menjahit nanti. Okey. So inilah dia bagaimana cara untuk kita buat pola tangan kaf. Selamat mencuba.